sedang menuntut pengajian politik dan ekonomi di London School of Economy. Saya bertanya kepada beliau filem kebanggaannya. Kata beliau dia suka filem Titanic. Romantis abang, bahkan pemandang dalam hati ada dalam. Seterusnya kita beralih kepada pembangkang kedua dan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Wakilan Kerajaan, Proses Pembangkang Sersi Warga Dewan bersedia bersidang pada hari ini. Tuan Yang Dipertua usul gagasan Perdana Menteri kekal sama, satu Malaysia menjana perpaduan negara. Tuan Yang Dipertua bertindak selaku pembangkang yang setia, kami tak setia membangkang usul ini kerana kami yakin dan percaya satu Malaysia tidak menjana perpaduan negara atas rasional melihat kepada dua perkara. Pertama, kapasiti satu Malaysia yang mempunyai berbagai perbincangan untuk menjaga perpaduan negara. Kedua, perpaduan merupakan satu konsep yang abstrak yang tidak mampu dijana oleh satu induk tunggal. Tuan Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua tanpa melengahkan masa sebelum menelusuri portfolio pembangkangan di barisan pihak pembangkang, sedikit respon buat ayah muda dan abang di barisan pihak kerajaan. Tuan Yang Dipertua, pertamanya Dipertua, seawal gagasan konsep oleh barisan pihak kerajaan sekitar tadi, ada beberapa perkara yang saya kira meragukan dalam perdebatan kita pada hari ini. Pertama Dipertua, kita ingin berbicara tentang kapasiti nilai-nilai perpaduan, bercerita tentang penerimaan, prinsip kenegaraan, keadaan sosial dan sebagainya Dipertua. Dan apabila mereka katakan menjana ini, apabila negara, rakyat-rakyat negara kita mampu menerima kelemahan dan kelebihan etnik lain Dipertua. Dan mereka menegaskan bahawa kita tidak mampu bercerita tentang pergadahan dan sebagainya. Namun saya persoalkan apakah kayu ukur yang mereka cuba tetapkan menunjukkan rakyat negara kita ini terjana perpaduannya akibat satu Malaysia itu betul. Kalau kita melihat kepada masalah pergaduhan dan sebagainya, bagaimana anda mengukur sifat satu Malaysia itu terserap dalam diri rakyat negara kita? Itu persoalan mereka. Tuan Yang Dipertua, maaf yang hormat. Kedua Yang Dipertua, kita lihat hujah di barisan pihak kerajaan. Tuan Yang Dipertua, baginya Perdana Menteri sebentar tadi menyatakan tentang konsep penerimaan. Beliau bercerita tentang konsep rumah terbuka dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua, beliau katakan rumah terbuka kerajaan dibuat dan ramai orang datang. Ini menunjukkan adanya konsep penerimaan. Tuan Yang Dipertua, saya persoalkan Tuan Yang Dipertua, kalau benar kita sudah menerima kelemahan-kelemahan dan perbezaan-perbezaan etnik Tuan Yang Dipertua, mengapa dan isu pembantahan kuil kita sibuk berarak-arak membawa kepala lembu dan sebagainya Tuan Yang Dipertua? Inikah kita katakan rakyat kita sebenarnya apa saya? Kedua Tuan Yang Dipertua, bangkit pula abang Nur dan bangkit pula ayahanda di barisan pihak kerajaan menceritakan tentang konsep kenegaraan Tuan Yang Dipertua. Harus saya peringat pada hari ini, kami tidak bercerita bahawa satu Malaysia ini menyekat media atau kebebasan bersuara Tuan Yang Dipertua. Harus kita peringatkan, kami katakan tidak, satu Malaysia tidak menyekat pun kebebasan suara pada bercerita tentang demokrasi dan sebagainya. Namun Tuan Yang Dipertua, saya persoalkan, kalau benar gagasan kerajaan mewujudkan satu Malaysia ini menjana perpaduan negara, tidak kisahlah dengan kebebasan suara dan sebagainya. Dengan kebebasan suara ini Tuan Yang Dipertua, apabila terjana perpaduan negara kita oleh satu Malaysia ini, takkan timbul isu orang-orang menceritakan tentang perbezaan isu-isu sensitif dalam blok-blok dan sebagainya Tuan Yang Dipertua. Bermaksud, kalau benar satu Malaysia menjana perpaduan negara, takkan timbul isu-isu ini Tuan Yang Dipertua. Kita tak menyekat pun kebebasan bersuara, biarkan orang bersuara. Namun apabila kita biarkan orang bersuara, setelah gagasan satu Malaysia ini diadakan, masih lagi ada isu-isu sensitif yang ditimbulkan, bermaksud perpaduan negara kita tak terjana oleh Malaysia. Sebelum itu namanya ada yang bertawar. Silakan.
ini kita katakan dapat menjadi perpaduan rakyat. Kalau misalnya rakyat sendiri katakan gagasan ini bukan untuk menyatu padu kita, tapi gagasan ini ada motif politiknya, Tuan Yang Dipertua. Kedua, Tuan Yang Dipertua, kita lihat setelah tergagasnya Yang Berhormat Masudar Samad. Kedua, Tuan Yang Dipertua, kita lihat setelah tergagasnya satu Malaysia ini, Tuan Yang Dipertua, masih ada lagi masalah-masalah perpaduan dalam kalangan rakyat negara kita, Tuan Yang Dipertua. Apa telah jadi apabila rakyat negara kita masih lagi kita lihat kaum tertentu meletakkan kepala-kepala khinzir di masjid-masjid sebagainya. Sebagainya itu betul. Bagaimana kita katakan perkara ini yang rakyat negara kita sudah dapat menerima perbezaan etnik, sudah dapat menerima kelemahan dan kekurangan rakyat-rakyat negara lain, perbezaan kaum yang lain. Tuan betul. Itu yang saya persoalkan pada hari ini. Tuan betul. Bukanlah tugas kami mereka sampai memakai ini untuk mengkritik usaha-usaha murni kerajaan untuk menyatu padu kita. Namun kita harus bersikap realistik, harus membuat pertimbangan yang benar. Benarkah gagasan ini sudah meresap dalam hati kita dapat menyatu padu kita? Mohon tertutup bangsa. Berasal daripada Negeri Sembilan. Patutlah pedas kata-katanya. Dia sedang mempelajari kursus perakaunan dan kewangan di London School of Economics, berbicara tentang buku kegemaran beliau, 23 Lies of Capitalism. Tidak sempat berbual panjang, mungkin pasti boleh sambung berbicara dengan ini. Seterusnya saya menjemput Menteri ketiga di pihak kerajaan dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Dipertua Kerajaan Pembangkang. Seterusnya sidang wakil hadirin sekalian. Tuan Dipertua, pada hari ini bangkit Perdana Menteri menggagaskan kepada kita usul berbunyi Satu Malaysia Bejana Perpaduan Rakyat. Tuan Dipertua, bertindaknya saya sebagai ketiga pada hari ini akan saya berikan kepada mereka buku kitab amalan mereka. Sama-sama kita semak semula apakah yang telah dilakukan oleh Kerajaan Pembangkang pada hari ini. Tuan Dipertua, pertamanya mari kita bidas konsep mereka. Seawal bangkit Ketua Pembangkang sebentar tadi, bangkit mempersoalkan kepada kita apakah definisi penerimaan dan sebagainya. Tetapi sedar atau tidak Tuan Dipertua, sepanjang perujahan yang pertama tadi tidak pernah menerangkan kepada kita apakah konsep tidak bersatu padu pada mereka, Tuan Dipertua. Jika mereka gagal untuk menerangkan kepada kita apakah kayu ukur sebuah perpaduan itu, adakah rakyat itu bersatu padu atau tidak, Tuan Dipertua, maka perdebatan pada hari ini tidak boleh dibuktikan oleh mereka kerana mereka tidak pernah menceritakan kepada kita apakah keadaan tidak bersatu padu itu, Tuan Dipertua. Kemudian Tuan Dipertua, sepanjang perujahan mereka di seberang sana, Tuan Dipertua, sedar atau tidak, mereka menuntut kesempurnaan ke atas kami. Mana mungkin kami tunjukkan kesempurnaan? Bila ada saja masalah, ada sahaja perkasa dan sebagainya, kita tidak bersatu padu. Analisis yang kita perlu lakukan bukan sekadar itu, Tuan Dipertua. Akan saya bidas dalam pengujian saya dan seterusnya. Kemudian yang ketiganya, Tuan Dipertua, dalam konsep mereka menceritakan kepada kita bagaimana perpaduan ini adalah satu konsep yang abstrak, tidak boleh diukur, Tuan Dipertua. Jika kita tidak boleh mengukur perpaduan itu, Tuan Dipertua, mengapa kita berada di sini berdebat sama ada kita bersatu padu atau tidak, Tuan Dipertua? Terima kasih. Memang kita memperdebatkan satu Malaysia ini menjadi perpaduan atau tidak. Nah,
perlulah lihat kepada rakyat satu rakyat. Kita takkan nak lihat kepada rakyat Israel. Tuan, saya teruskan kepada pembindasan. Selesai pembindasan konsep mereka. Saya teruskan kepada pembindasan satu persatu. Jangan takut. Kita mulakan dengan Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang menceritakan dalam hujah beliau bahawa satu Malaysia ini terdapat masalah dalamnya, di mana terdapat perbezaan pendapat. Apa masalah satu Malaysia beliau? Katanya ada perbezaan pendapat antara Datuk Seri Nazri Aziz dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tuan Yang Dipertua. Kan Dipertua, perbezaan pendapat ini adalah satu masalah picisan dan Dipertua. Tidak kira dalam konsep satu Malaysia, sama ada kita Malaysia dahulu atau Melayu dahulu dan sebagainya, kita sama-sama menerima bahawa kita semua orang Malaysia dan kita juga bertanya kau, adakah Tuan Dipertua, Datuk Seri Nazri Aziz dan juga Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak boleh menerima antara satu sama lain? Tidak, sama sekali. Mereka hanya berbeza pendapat, tidak membunuh dan sebagainya. Silakan. Tuan Dipertua, telah saya jelaskan sebentar tadi. Rakan saya telah menceritakan bagaimana kita mengukur penerimaan ini. Kita melihat kepada indeks, telah kami berikan satu fakta yang cukup baik yang tidak pernah dibilas oleh mereka. Kita telah tunjukkan bagaimana indeks ketegangan sosial ini berkurang sejaknya dilancarkan satu Malaysia ini, Tuan Dipertua. Ya, penerimaan itu belum lagi 100%, Tuan Dipertua. Ini adalah satu proses yang panjang. Bukannya satu Malaysia sudah selesai, Tuan Dipertua. Dan kita telah tunjukkan bagaimana kurangnya indeks ini. Cukuplah dua yang Muhammad, silakan duduk. Kemudian Tuan Dipertua kata, beliau membidas dalam bidasan beliau memperlekehkan, beliau mengatakan bahawa beliau memberikan contoh bahawa ada demonstrasi kuil di Selangor dan sebagainya, Tuan Dipertua. Mari saya tunjukkan analisis saya dalam peristiwa ini. Ya, ada demonstrasi kuil di Selangor, ada yang orang bawa kepala hijau di surau dan sebagainya. Kita lihat apa reaksi rakyat Malaysia terhadap peristiwa-peristiwa ini, Tuan Dipertua. Secara majoritinya, Tuan Dipertua, rakyat Malaysia mengutuk perbuatan ini, bukan seperti mengapi-apikan lagi. Ada kita lihat pihak surau untuk pergi ke kuil dan sebagainya, memberi balasan kepada pihak yang melakukan perkara itu. Tidak ada, Tuan Dipertua. Yang wujud perbezaan. Namun Tuan Dipertua, secara majoritinya, Tuan Dipertua, kita lihat penerimaan rakyat Malaysia. Bagaimana rakyat Malaysia sudah matang apabila wujudnya perpecahan ataupun insiden perkauman ini, mereka tidak mengapi-apikan insiden-insiden ini. Dia saja perkasa, Tuan Dipertua. Bukan banyak sokongannya, hanya sedikit sahaja rakyat yang menyokong perkasa. Dan beliau mengatakan perkasa ini perjuangan yang menolak rakyat dan sebagainya. Saya buktikan kepada anda. Pada tahun baru Cina, baru-baru ini, Tuan Dipertua, perkasa telah mengadakan rumah terbuka untuk orang Cina. Ini konsep penerimaan yang kami ingin bawakan. Tuan Dipertua, selesai Ketua Pembangkang, kita beralih kepada Timbalan Ketua Pembangkang. Beliau mempersoalkan kepada kita bagaimana jika kita sudah menerima, sudah meresap dalam diri kita konsep satu Malaysia, mengapa timbul lagi isu-isu sensitif ini, Tuan Dipertua? Telah saya jelaskan sebentar tadi. Beliau di sana menuntut kesempurnaan ke atas kami. Mana mungkin kami menuntut kesempurnaan? Sedangkan kami di seberang di sini hanya menuntut kepada mereka untuk membuktikan bahawa ia tidak menjana. Bukannya tidak bukan 100% tidak bersatu padu. Mereka hanya perlu menunjukkan bahawa satu Malaysia ini gagal untuk membantu kita mencapai perpaduan. Tuan Dipertua, isi beliau mengatakan bahawa abstrak, Tuan Dipertua, ukur kepada reaksi rakyat. Fakta beliau memberikan Merdeka Pool dengan izin Tuan Dipertua 60% katanya satu Malaysia ini bersifat politik. Tuan Dipertua, apa masalahnya bersifat politik, Tuan Dipertua? Sudah tentu kerajaan ialah bersifat politik. Namun kita lihat tindakan politik itu menjadi perpaduan atau tidak. Adakah satu Malaysia ini yang bersifat politik tidak menjadi perpaduan? Persoalan bersifat politik atau tidak bukan persoalannya. Jangan lari persoalan. Tuan Dipertua, kita perlu lihat satu Malaysia menjadi perpaduan atau tidak.
Sekian, terima kasih. Saudara Dahin Ahmad Saifullah bin Ahmad Tarmizi. Beliau sedang menuntut pengajian ekonomi di University of Exeter. Saya bertanya tentang hobi dia. Hobi dia bermain bola sepak. Pasukan kegemarannya ialah Newcastle United. Posisi kegemarannya bermain di posisi tengah. Dan pemain idolanya Zinedine Zidane. Pesanan saya kepada dia, janganlah kalau bergaduh menghantukkan kepala pada seterusnya, saya menjemput pembangkang yang ketiga, Saudara Ahmad Abi Asfar, untuk meneruskan sesi pertandingan. Terima kasih saudara. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya tak kacak daripada saya saja pada hari mana boleh berita demikian. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pihak kerajaan, pembangkang, seluruh warga dewan sekalian, salam bicara kepada semua. Usul gagasan kerajaan cukup menarik. Satu Malaysia menjana perpaduan negara. Tuan Yang di-Pertua Dewan, satu yang terakhir di meja pembangkang akan saya lakukan dua kerja. Pertama, kita akan lihat semula apakah permasalahan konseptual pihak kerajaan, dan seterusnya kita akan membedah satu persatu hujah mereka di pihak kerajaan. Pertama sekali Tuan Terwan, mari kita lihat apakah dari mereka. Satu, Malaysia menjadi perpaduan negara atas dasar kapasiti nilai-nilai yang ada. Sudahlah tidak diterangkan apakah maksud kapasiti tersebut. Adakah kekuatan pada dasar tersebut Tuan Terwan? Adakah nilai ini yang mampu menjadi perpaduan? Tidak dijelaskan. Dan kedua Tuan Terwan, dan sebenarnya apabila mereka menjelaskan satu Malaysia, apakah sebenarnya konsep satu Malaysia sebenar? Sebenarnya satu Malaysia bukan satu gagasan dasar yang cukup luas, yang termasuk yang merangkumi pelan transformasi politik, pelan transformasi ekonomi Tuan Terwan. Mereka menanggalkan dasar ini Tuan Terwan hanya untuk bicara tentang nilai-nilai yang cuba dipelopori oleh satu Malaysia dulu dahulu Tuan Terwan. Maka ini semua pelik apabila mereka cuba bicara tentang satu Malaysia namun tidak mahu bicara tentang instrumen-instrumen di bawah satu Malaysia Tuan Yang Terwan. Dan seterusnya berbicara tentang definisi perpaduan negara, menerima kelebihan dan kelemahan masing-masing. Apabila diasap tiba-tiba tidak 100% bersepadu pula Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pertama sekali Tuan Terwan, apakah maksud menerima nilai jika maka wujud perpaduan Tuan Yang di-Pertua Dewan? Kerana apa yang mereka cuba terangkan selama ini adalah bukan menjana perpaduan, tapi adalah mengekalkan perpaduan ataupun memperbaiki perpaduan. Saya kira Tuan Terwan, mereka guna analogi tidak. Saudara Perdana Menteri dijana megabas untuk datang ke Manchester. Ini sangat pelik. Saya tak pernah dengar ada orang menggunakan perkataan jana dari segi untuk datang ke satu lokasi. Pertama sekali Tuan Dewan, kita perlu lihat bagaimana dari segi contoh konteks analogi penjanaan kuasa elektrik. Sebelum ini tiada kuasa elektrik, apabila kita menjana kuasa elektrik, kita menunjukkan kuasa elektrik Tuan Dewan. Maka sebagai pembuktian pihak kerajaan, mereka membuktikan bahawa masa satu Malaysia mewujudkan perpaduan. Bukan yang menceritakan itu mengekalkan atau memperbagi. Nanti saya akan ceritakan Tuan Dewan. Maka kalau kami buktikan Tuan, maka jika ada setengah-setengah pihak dalam masyarakat Malaysia yang tidak menerima nilai-nilai yang sedia ada Tuan, adakah sebenarnya perpaduan tidak boleh dijana? Contohnya seperti sekarang DAP, sehingga sekarang ingin menghapuskan sistem monarki, itu tidak menerima nilai-nilai kenegaraan seperti yang telah disebut oleh yang kedua Tuan. Adakah itu contoh bahawa kita sebenarnya satu Malaysia menjana perpaduan negara Tuan Yang di-Pertua Dewan? Itu dari segi konseptual mereka. Dan kita perlu faham dasar atau sejarah dasar-dasar perpaduan dari dalam negara. Kita ada bangsa Malaysia. Kita telah terdahulu seperti Wawasan 2020, Rukun Negara Tuan Dewan. Ini semua adalah instrumen perpaduan dalam negara. Soalnya apakah dasar-dasar terdahulu yang telah buat telah mewujudkan perpaduan tersebut Tuan Dewan? Sebab itu wujud tradisi-tradisi kita menerima sesama sendiri, kita pergi melawat saudara-saudara kita yang berlainan bangsa Tuan Dewan. Kerana perpaduan itu telah wujud Tuan Dewan. Maka sebenarnya apa kita mengekalkan perpaduan tersebut dan bukan yang menjana perpaduan dan menjana sesuatu mesti sesuatu yang tidak ada Tuan Dewan dalam masyarakat tersebut. Itu sebenarnya beban pihak kerajaan. Mari kita lihat isu satu persatu Tuan Yang Tuan. Pertama sekali mereka bicara tentang indeks sosial yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Integrasi Nasional. Kita berada di tanggal 16 sekarang. Pertama sekali, inilah contoh mudah bahawa kes mereka
menunjukkan bahawa sebenarnya satu Malaysia ini boleh memperbaiki atau memperkukuhkan perpaduan, bukannya menjana perpaduan perpaduan tersebut telah meningkat dari segi menurut indeks sosial yang telah diberikan oleh pihak kerajaan dan seterusnya. Bicara tentang bagaimana sebenarnya satu Malaysia tidak salah kalau bersifat politik, tidak boleh tuan dan puan. Kerana pertama sekali perspektif rakyat paling penting. Kerana dasar-dasar kerajaan adalah untuk rakyat tuan dan puan. Jika rakyat percaya bahawa satu Malaysia adalah untuk pancing undi, maka gagal adalah tidak mungkin. Yang ketiga tadi telah sebut. Maka hujah-hujah lain pertama merujuk kepada bagaimana tentang toleransi kaum, perayaan rumah terbuka dan sebagainya tuan dan puan. Ini saja adalah satu tindakan mengekalkan kepada tersebut. Pertama sekali, rumah terbuka bukan instrumen satu Malaysia. Jadi pertama sekali, Perdana Menteri tiada hujah pun sebenarnya dari segi satu Malaysia. Kedua, mereka bercakap bahawa boleh ada pendapat peribadi. Sebelum itu saya akan ambil anda sebentar, kami tunggu sekejap selepas poin ini. Saya bagaimana pendapat peribadi boleh ada. Maka saya bolehlah ada bermacam-macam perspektif terhadap perpaduan. Saya punya perpaduan, jika saya kekalkan 153, kaum lain tidak boleh dapat hak saya. Maka ini salah tuan-tuan. Bercakapnya kalau dan ini juga bercanggah dari konsep collective responsibility. Ini juga satu nilai-nilai perlembagaan tuan-tuan di mana ahli-ahli kabinet kerajaan tidak boleh bercanggah dari segi polisi dan dasar kerajaan tuan-tuan. Namun tetap ada pencanggahan di bahagian kepimpinan. Pertama yang berhormat, ahli kabinet kita bercanggah dari segi pendapat peribadi, bukan dari sudut dasar saya pada ini. Keduanya berjadi yang berhormat, elektrik memang sedia ada di Malaysia dan generator hanya tidak menyalurkan sama dengan masa Malaysia. Perpaduan memang telah ada, namun masa satu Malaysia hanya sebagai entiti untuk membantu perpaduan. Jangan nak belit-belit tuan dan puan. Tapi sekali, mereka tidak bercanggah dari segi pendapat pribadi. Mereka bercanggah dari segi definisi dasar tuan dan puan. Itu yang pertama. Kedua, pertama sekali, apabila kita menggunakan perkataan menjaga untuk menciptakan sesuatu. Kerana sebelum ini kita tiada tuan dan puan. Tidak faham bahasa Melayu ni tuan dan puan. Sebenarnya bicara tentang Menteri Besar Selangor ini, mereka ini bukan sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Ada satu Malaysia bukan dasar kerajaan tuan dan puan. Di peringkat persekutuan dan seterusnya tentang kepercayaan seterusnya tuan dan puan tentang nilai-nilai kenegaraan. Konsep kenegaraan atau kepulauan telah lama diterapkan dan mengurusi subjek dikatakan iaitu subjek sejarah tuan dan puan sebelum satu Malaysia dikenalkan lagi tuan dan puan. Maka rakyat sedar tentang negara, perlembagaan dan sebagainya. Namun apabila satu Malaysia hadir, mereka kata ini menjana kepada kerana kita memperkenalkan perlembagaan semula. Namun tuan dan puan, ada sahaja nilai-nilai perlembagaan yang tidak diterima oleh segmen masyarakat. Contohnya saya telah sebut perkasa yang tidak memiliki konsep beasiswa satu Malaysia kerana tuan-tuan ini bercanggah dengan nilai perlembagaan dan ada dan DAP pun tidak bersetuju terhadap konsep monarki yang merupakan salah satu nilai dalam perlembagaan kita tuan-tuan. Adakah ini penerimaan? Adakah ini satu Malaysia? Tidak. Satu Malaysia tidak menjana perpaduan tuan dan puan. Dan kita lihat juga sebenarnya tuan-tuan, rasional cukup mudah. Satu Malaysia tidak menjadi perpaduan negara atau atas rasional melihat kedua perkara. Pertama, kapasiti satu Malaysia yang mempunyai pelbagai kepercayaan untuk menjadi perpaduan negara. Dan perpaduan negara bukan satu konsep yang abstrak yang tidak mampu dijana oleh satu induk itu kan. Dengan